أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تؤسر ربي تمم بالخير. أما بعد. Kita sampai ayat 19 kan? 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setelah Allah memberitahu kebanyakan manusia silap faham dalam kehidupan mereka, iaitu apabila diberi kekayaan, kesenangan hidup, mereka salah anggap bahawa mereka adalah orang yang mulia dan Tuhan suka pada mereka. Dan sebaliknya, apabila Tuhan sempitkan rezeki, Allah jadikan mereka miskin, juga mereka salah anggap bahawa Allah menghina dia ataupun Allah tidak suka kepadanya. Sedangkan kedua-dua keadaan itu, sama ada kaya ataupun miskin, sama ada sihat ataupun sakit, adalah ujian Allah. Allah bagi kekayaan kepada seseorang bukan kerana dia mulia, tapi Allah nak menguji sama ada dia bersyukur dengan rezeki yang diberi ataupun tidak. Dan bila Allah memberi kemiskinan kepada seseorang, bukan Allah menghina, tetapi untuk Allah menguji sama ada dia redha dan sabar dengan kemiskinan itu. Itu sahaja, tidak lebih daripada itu. Jadi kekayaan dan kemiskinan tidak ada kaitan langsung dengan kemuliaan ataupun kehinaan seseorang. Tak ada kaitan langsung. Bahkan bila Allah nak muliakan seseorang, Allah bukan bagi harta, Allah bagi ketaatan kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa, bukan orang paling kaya. Dan orang yang paling kufur kepada Allah, orang yang paling hina di sisi Allah ialah orang yang paling kufur kepada Allah, bukan orang yang paling miskin. Okey. Kemudian ayat selepas itu Allah bagi tahu, kalla bal la tukrimuna al-yatim. Kesan daripada Allah nak buktikan orang yang diberi kekayaan, kemewahan, dia rasa dia adalah orang yang mulia, kan? Salah anggapnya ialah dia rasa dia adalah orang yang mulia. Tapi sebenarnya Allah buktikan sebenarnya kamu tidak mulia. Apa bukti kamu bukan orang yang mulia, bukan orang yang baik? Kalla, sekali-kali tidak. La tukrimunal yatim. Kamu tidak memuliakan anak yatim.
Jadi kalau orang tu mulia ataupun orang tu baik, dia mulia tak anak yatim? Dia muliakan. Jadi makna dakwaan kamu bahawa kamu dimuliakan oleh Allah dengan kekayaan salah. Dakwaan kamu adalah orang baik disebabkan harta yang banyak, salah. Sebab tidak ada bukti. Bahkan bukti sebaliknya. Kamu bukan orang yang mulia. Apa tanda kamu abaikan anak yatim? Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kamu tidak peduli kepada orang miskin, bukan setakat tak bagi makan, tak nak bincang pun, tak nak bagi pandangan pun bagaimana nak bantu orang miskin. Itu tanda kamu adalah orang yang hina, bukan orang yang mulia. Boleh? Kemudian Allah kata, ayat seterusnya 19. Wa ta'kuluna turasa, dan kamu makan. Ta'kuluna, kamu makan. Turas, kamu makan. Okey. Kamu makan at-turas. Apa makna turas? Harta warisan ataupun harta, bahasa Melayu apa? Pusaka. Ini lagi membuktikan kamu bukan adalah orang yang mulia. Sebab apa? Kamu makan harta pusaka. Apa maksud harta pusaka? Apa maksud? Harta peninggalan si bapa yang mati. Jadi bapa bila dia mati, dia meninggalkan anak yang kecil yang belum balik, maka anak itu dipanggil anak yatim. Jadi kamu dah kaya, kemudian salah anggap, kemudian tidak ada bukti pula kamu adalah orang yang baik, kemudian kamu makan pula harta pusaka. Okey, harta ni orang makan ke orang ambil? Makan ke, ambil ke, guna? Dah harta boleh makan ke? Kalau kereta? Kalau kereta makan tak? Tak. Kalau tanah pun orang tak makan. Orang tak makan, mana ada orang makan tanah? Getah orang tak makan, orang jual getah. Kenapa Al-Quran menggunakan makan? Sepatutnya dia guna apa? Kamu belanja ataupun kamu ambil. Tak khuzuna. Tak kuluna makna makan. Kalau makan beras, betul? Makan roti. Tapi kalau makan harta pusaka, bunyi macam makan nasi. Okey, jadi kenapa Allah gunakan bahasa makan kepada benda yang sebenarnya tak dimakan pun? Apa dia? Hasilnya bukan mesti makan. Kadang-kadang tanah kan, dia jual getah, dia beli baju, dia tak makan pun. Kadang-kadang dia beli kereta, dia tak makan. Umpamakan macam kita telah makan sesuatu yang haram. Apa dia makan yang haram? Duit yang haram pun orang tak makan, orang berbelanja. Itu tadabbur. Apa makna tadabbur? Berfikir apabila ustaz bertanya. Sebab selama ni kita berfikir pasal apa? Pasal makan je. Sekarang kita berfikir, kenapa Tuhan guna perkataan makan? Kan? Sebab dalam banyak-banyak harta yang paling bermanfaat pada manusia,
Harta apa dia? Makanan. Ya. Sebab makanan adalah asas kehidupan manusia. Orang boleh hidup ada makanan. Tapi orang tak boleh hidup kalau makanan tak ada, walaupun duit berjuta, dia boleh mati. Betul? Orang boleh hidup bawah jambatan, tanpa rumah, tanpa kereta, tanpa anak, tanpa isteri. Yang penting ada makanan. Tapi duduk dalam istana, pembantu rumah ada 10, tong gas ada 20, makanan tak ada. 3 hari dia boleh mati. Jadi makan harta yang paling penting, yang paling bermanfaat, yang boleh sambung kehidupan manusia ialah makanan. Maka Tuhan sebut makan lah. Walaupun di situ harta. Betul? Dan kita pun kalau kad kredit ada 10 tapi perut lapar, kenyang tak dengan kad kredit tu? Kena makan juga. Dan makan pula aklan lamma. Makan yang dalam lamma apa dah? Pelahap. Apa makna pelahap? Tamak kan? Ada tak dalam masyarakat kita ni? Ada. Kadang-kadang dia adalah AJK masjid. Kadang-kadang dia makan anak harta yatim, anak saudara dia. Sebab bila ada harta, semua kelabu mata. Wa tuhibbunal mal. Okey. Kamu makan tak peduli pada anak yatim, kamu tak peduli pada orang miskin, dan kamu makan harta pusaka. Adakah sebab kamu miskin? Tak. Kamu banyak harta, tapi kenapa makan lagi? Apa sebab makan lagi? Harta dah banyak ni. Jawapan dia di sini. Wa tuhibbuna. Dan kamu, sebabnya kamu cintakan al-mal, harta. Okey, cinta harta ni boleh tak dalam Islam? Boleh tak? Boleh. Siapa yang tak cinta harta, angkat tangan. Kemudian bagi kat saya yang dia tak cinta tu. Jadi dalam Islam boleh cinta ke harta. Yang tak boleh apa dah? Hubban jamma. Cinta yang jamma ni kasira. Cinta yang banyak ataupun melampau. Cinta harta boleh. Okey. Jadi apa sebab orang yang diberi kekayaan, dia tak peduli pada anak yatim, dia tak bagi makan orang miskin, dan makan harta anak, harta pesaka? Adakah sebab mereka miskin? Tak, mereka dah kaya. Habis kenapa tak peduli pada anak yatim? Sebab mereka cinta pada harta, cinta yang melampau. Boleh. Inilah punca ni. Dia manusia dua je, sama ada cinta akhirat ataupun cinta dunia. Kalau dia cinta akhirat, insya-Allah dunia tu tak ada apa baginya. Dunia akan datang ke belakang, daripada belakang. Tapi kalau dia cinta akhirat, kalau cinta dunia, sebenarnya dua-dua akan terlepas. Berapa ramai yang cintakan dunia, akhirnya dunia terlepas, akhirat pun terlepas. Contoh macam Qarun. Qarun cinta harta, tapi akhirnya dua-dua terlepas. Tapi kalau cinta akhirat, dunia ikut tak? Nabi sebut dalam satu hadis sahih, siapa menjadikan matlamat hidupnya adalah cintakan akhirat, maka dunia akan datang walaupun dia tak nak. Dalam keadaan terpaksa datang. Dia tak nak, tapi dunia terpaksa juga datang kepada orang yang tak nak pada dunia. Contoh siapa dia? Dia tak nak dunia, tapi dunia datang. Dia tak cari dunia, tapi dunia datang. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Sampai adik-beradik dia pergi minta sedekah dengan dia. Yang sepatut dia dah mati dah. Kan? Sepatut dia dah mati dah. Masuk dalam perigi. Dan akhirnya dia pegang jawatan menteri kan.
Siapa lebih kaya? Nabi Yusuf ke kita? Siapa lebih kaya? Siapa yang lebih banyak habiskan masa cari harta? Yusuf ke kita? Ha? Kita kan? Tapi tak kaya-kaya. Jadi insaflah. Bukan tak boleh cari, tapi jangan hubban jamma. Okey. Kalla. Sekali-kali tidak. Iza dukkatil ardu. Dukkati tahu? Dukkati tahu? Bukan Ducati. Kalau Ducati semua orang tahu, tapi Ducati ramai orang tak tahu. Apa makna dia? Tak. Apabila bumi diketuk-ketuk, dihancurkan, dakkan dakka, satu demi satu, ataupun sehancurnya. Bumi ni sebenarnya sekarang ni 3 segi ke 4 segi? Ha? Tak, bulat ke 4 segi? Bulat. Siapa pernah tengok bumi ni bulat? Oh, tak ada gambar. Semua orang boleh lukis. Kalau saya lukis bumi 3 segi, takkan tak nak percaya ustaz kan? Ya. Okey, bumi adalah bulat, bulat. Bila berlaku kiamat, apa berlaku pada bumi yang bulat ni? Tuhan sebut dalam surah, saya tulis sini, ni bukan makna dia ni. Wa nusayyiru wa nusayyirul jibalu Sambung ayat ni? Tak. Ini surah Kahfi. Wa nusayyirul jibala waqafa wa taral ard barizah. Kemudian wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Okey. Sekarang Allah nak cerita, setelah Allah cerita pasal manusia ni ramai yang cinta ke harta, yang puncanya dia rasa dia adalah orang yang baik. Kemudian Allah cerita, kamu cinta harta ke, kamu tak cinta ke, tapi akhirnya akan berlaku kiamat. Allah cerita suasana kiamat. Pertama, bila bumi sebenarnya sebelum bumi hancur, apa proses berlaku kiamat? Sebelum tu? Dajjal sebelum tu lagi. Ni. Dia bumi ni kenapa tak bergoyang? Kenapa bumi tak bergoyang? Sebab gunung. Sebab tu berlaku ribut taufan ke banjir, gunung macam tu lah. Rumah terbang, bangunan tinggi pun hancur, pokok-pokok semua terbalik. Tapi gunung macam tu lah. Kenapa? Sebab bila gunung bergoyang, itu tanda kiamat. Sebab tu Tuhan kata, wa nusayyirul jibal, kami akan cabut gunung. Jibal ni gunung. Kalau banyak jibal, kalau satu jabal. Jabal apa? Banyak jabal-jabal, yang tu je ingat. Dia tak ada kelebihan apa Jabal Rahmah tu.
Jabal Uhud okeylah. Jabal Nur, tempat Nabi berkhalwat dan turunnya Iqra. Itu ada sejarah. Jabal Uhud, Jabal Nur, Jabal Rahmat, apa sejarah dia? Nak mengesahkan tanya Adam, betul Adam? Tapi itu tak betul. Tak betul. Yang tak betul itulah orang kita ingat. Okey. Kami akan perjalankan gunung, iaitu Tuhan cabut gunung, kemudian Tuhan hancurkan, dan di udara dia menjadi wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Gunung yang kokoh, yang dalam tu Allah cabut satu, yang kedua Allah hancurkan, yang ketiga Allah terbangkan di udara seperti kapas. Kalau gunung yang besar, yang kokoh, yang masuk dalam bumi itu 2/3 boleh terbang macam kapas, kita macam apa? Kita agak-agak macam apa? Tak ada apalah. Suasana menakutkan. Itu makna wa nusayyirul jibal. Dan bila bumi tercabut, dah hancur, bumi, bila gunung dah hancur, bumi akan bergoyang sebab pemasak dia dah tak ada dah. Maka ketika itu wataral jibal, engkau melihat wataral arda, engkau melihat bumi barizah. Asalnya bulat. Barizah apa dah? Dia lepeh, tak ada bahasa Arab. Dia kalau bulat, kita duduk kat sini, orang duduk sini nampak tak? Tak nampak. Orang duduk bawah ni lagi tak nampak. Tapi pada mahsyar, seramai mana manusia, di hujung mana sekali tengok nampak semua. Bumi yang bulat akan, itu makna barizah. Dia akan jadi macam ni. Berapa lama tak datang dia simpan soalan pelik ni. Pada masa tu, bila kita dah kiamat, bumi ni dah Hancur. dah hancur dah. Jadi pada masa tu di mana dia dulu ke atau di tempat lain ke? Memang tak di itu rahsia Allah. Okey. Saya nak jawab soalan yang pelik ni. Ada pendapat ulama, bila semua bumi kat dunia hancur, Allah akan tukar bumi yang lain. Allah akan tukar bumi yang lain. Satu. Yang kedua, tidak ada keperluan untuk kita tahu bumi apakah itu. Tak penting. Yang penting, bila Tuhan cerita suasana menakutkan, apa kata Aisyah? Nabi kata, semua manusia dibangkitkan dalam keadaan satu, bogem. Yang kedua, berkaki ayam. Yang ketiga, tak bersunat. Apa soalan Aisyah? Aisyah tak tanya di mana tu, tak. Aisyah kata apa? Tak adakah orang tengok yang kita punya, kita pun tengok orang punya? Soalan tu logik tak? Logik lah. Betul kan? Sebab kita orang tak telanjang pun kadang-kadang tengok juga. Apa jawab Nabi? Suasana menakutkan. Orang tak fikir dah duduk kat mana, siapa kat depan dia, semua orang tak fikir. Dan masing-masing memikirkan, ini bukan nak masuk penjara 4 tahun ni. Bukan nak penjara seumur hidup. Syurga, neraka. Nikmat ataupun masuk dalam api. Jadi dalam kepala manusia tak ada apa-apa. Boleh. Tapi ada pendapat ulama' dia katakan bumi di pada masa bumi yang lain. Wallahu a'lam. Okey, apa makna barizah? Rata. Rata. Dan dalam surah lain Tuhan kata apa? La tara fiha amtan wala iwaja. Kamu tak akan nampak apa saja yang melindungi sesuatu. Kita kadang-kadang, contohlah kat dunia ni, bumi ni rata, tapi kita tak nampak orang sebelah sana. Sebab apa? Ada pokok, ada bangunan pencakar langit, kan? Tapi bila di akhirat besok, bukan setakat rata. Yang kedua, licin. Pokok tak ada, tumbuhan tak ada, bangunan tinggi tak ada, gunung tak ada. Kemudian yang ketiga, tidak ada tinggi rendah. Bumi kat dunia ni kadang-kadang ada tinggi, ada rendah, kan?
Orang duduk kat rendah kita tak nampak. Orang duduk kat tinggi pun kita tak nampak. Kadang-kadang dia sembunyi dalam parit, dalam sungai. Kita tak nampak. Tapi di akhirat besok, semua tak ada. Tinggi, rendah, lubang, parit, semua tak ada. Dan keadaan manusia ketika itu, wahasyarnahum, kami himpun mereka. Adakah ada orang yang terkecuali? Ada seorang tak termasuk daripada mahsyar? Ada? Tak ada. Falam nughadir minhum, kami tidak akan tinggalkan minhum daripada mereka ahada, seorang pun tak ada. Semua bangkit daripada kubur. Yang mati di bumi, yang mati di laut, yang mati terbakar, yang mati kapal terbang meletup, semua keluar bumi dan semua ada kat sini. Seorang pun tak tertinggal. Boleh? Macam mana pula? Sekarang Tuhan nak bagi tahu, bila gunung dah hancur, bumi pun dah jadi rata. Macam mana pula keadaan manusia berhimpun daripada mahsyar? Itu disebut dalam hadis, tapi dalam ayat ni apa dah? Waja'a, dan ja'a apa dah? Telah datang. Rabbuka, Tuhan kamu ataupun pencipta kamu. Wal malak, malak ni malaikat ke raja? Tak, ini malak, bukan malik. Ha? Seorang ke ramai? Seorang ke ramai? Seorang? Malak. Satu lagi perkataan malaika. Apa beza dua ni? Apa beza? Yang mana mufrad? Malak mufrad, malaika jamak, ramai. Sebab tu Tuhan kata dalam surah Sajadah, Qul yatawaffakum malakul maut. Katalah yang akan mewafatkan kamu ialah malakul maut, bukan malaikatul maut. Kenapa malak? Sebab seorang. Jadi yang cabut nyawa ni berapa orang? Seorang. Bukan seorang lah, satu lah, satu malaikat. Tapi dia akan dibantu oleh para malaikat yang ramai. Bila kita sampai ajal, Allah utuskan para malaikat yang ramai daripada langit. Ada yang bawa kain kafan daripada syurga kalau orang tu beriman. Kemudian wangian daripada syurga. Kemudian dia akan duduk depan orang yang nak dicabut nyawa. Proses itu berlaku pada semua orang. Kadang-kadang kita kata dia mati mengejut, sekejap aja. Tak, sebenarnya dah lama dah. Kemudian dia akan nampak malaikat tu sepanjang, ramai. Kemudian yang cabut nyawa tu semua para malaikat, dia cabut daripada kaki keluar. Last kali bila nyawa sampai ke halqum, ketika itu dia ambil oleh malakul maut. Boleh? Jadi suasana di padang mahsyar, bumi hancur, gunung hancur dan bumi diratakan. Kemudian cara manusia berhimpun, ketika itu datang Tuhan kamu. Tuhan datang ke mana ni? Di padang mahsyar. Cuma masa tu kita nampak tak Tuhan? Kita nampak tak? Tak. Tak ada siapa boleh nampak Tuhan kecuali ahli syurga di dalam syurga. Kemudian wal malak, dan malaika. Walaupun disebut dalam bentuk seorang, tapi dalam bahasa Arab alif lam ni menunjukkan apa? Alif lam, jenis malaikat. Jadi bukan seorang.
Semua malaikat akan turun dan berkumpul. Di mana ni? Di padang mahsyar. Dalam tafsir mengatakan awalnya malaikat yang berada di langit ke-7. Kemudian malaikat di langit ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, ke-1. Ikut apa ni? Ikut darjah mereka. Malaikat yang paling mulia yang di tingkat 7, yang itu turun dulu, berbaris di barisan depan. Okey? Dan kita pun akan berbaris. Semua akan berbaris. Okey, soalan, kenapa berbaris? Dengan kita ingat di padang mahsyar sama dengan musim haji. Musim haji, Jumaat haji berbaris ke? Ha? Macam mana rupa Jumaat haji di padang mahsyar? Di padang Arafah. Berterabur. Di padang mahsyar agak-agak macam mana? Semua berbaris. Soalan dia, kenapa berbaris? Ha? Kenapa pula macam tentera? Ha? Tak, bila datang jumpa orang besar berterabur macam tu, itu menandakan apa? Orang tu tak dihormati. Tapi sebab Tuhan tu Tuhan yang hebat, bila nak jumpa kena ada peraturan dia. Mesti beratur. Bahkan bila bukan setakat beratur, ikut susunan, ikut tertib. Dan seorang pun tak boleh bercakap walaupun malaikat. Malaikat ni tak ada dosa dan makhluk yang dekat dengan Allah. Tapi di pada mahsyar Allah tak pernah cakap seorang pun. Menunjukkan apa? Kuasa Allah adalah mutlak, tak boleh main-main. Walaupun orang kanan ke orang kiri ke, nak bercakap sepatah kena minta izin Allah. Menunjukkan kebesaran Allah. Yang ketiga, berbaris ni sebab apa? Tengok sekali semua nampak. Tapi kalau duduk macam pada Arafah, kita tengok sekali semua nampak orang ke? Tak. Yang lain duduk berlindung di belakang kan? Ada 10 lapis, kita tak nampak. Yang lapis ke-20 lagi tak nampak. Tapi di akhirat besok berbaris macam tu. Jadi bila Tuhan tengok sekali, semua nampak. Tak ada apa yang tersembunyi. Di belakang kita tak ada orang, depan kita pun tak ada orang. Dan itu keadaan pertama berbaris. Yang kedua, bogan. Yang ketiga, berkaki ayam. Yang keempat, tidak bersunat. Apa maksud tak bersunat? Semua anggota badan kita yang dipotong, yang dibuang, balik seperti asal. Allah kata, kami akan bangkitkan kamu di padang mahsyar seperti kami lahirkan kamu di awal, di dunia dahulu. Kita lahir kat dunia, peringkat awal, ada apa di badan kita? Ha? Apa ada pada badan kita? Ada tak handphone masa tu? Ada kat kredit? Tak ada. Macam tu lah. Di pada masa duit tak ada, pakaian tak ada, bogan. Dan kita keluar perut ibu pun sorang-sorang. Ada keluar dua sekaligus? Tak ada. Keluar sorang-sorang dan tak. Saya kembar tapi tak keluar dua-dua. Mengikut riwayatnya, abang saya keluar dulu. Masa tu saya tak tahu apa-apa. Dilahirkan cacat. Tuhan kata, kami bangkitkan mereka seperti awal kami cipta mereka. Cacat tu dicipta daripada awal tak? Kalau dicipta daripada awal, macam tu lah. Kalau dicipta ada kaki, tapi dia kena kencing manis, potong kaki, di pada masa dah tak dapat balik kaki tu. Umur pada masa sama dengan umur kita mati. Sebab itulah bila di pada masa kita jumpa suami, kita kenal tak suami? Kenal ke tak? Mana tahu? Mana tahu kita kenal? Sebab Tuhan kata yauma yafirrul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa banihi. Apa maksud dia? Pada hari itu, di pada mahsyar ni,
Yafirru, lari. Al-mar'u, seseorang, min akhihi, daripada saudaranya, abangnya, adik, semua pakat lari. Wa sahibatihi, dan juga dia lari daripada, tak, sahibah bukan kawan, isteri. Suami lari pada isteri. Wa banihi, dan bila dia lari pada suami, mana dia kenal tak suami? Kalau tak kenal lagi buat apa? Faham tak? Bila dia kenal, maknanya dia bangkit masa dia mati, umur dia mati. Kalau dibangkitkan masa muda, mungkin isteri tak kenal, ni macam-macam suami aku. Tak, dia tak lari, dia kenal. Yang betul-betul berubah umur ni bila? Dalam syurga. Semua bila masuk syurga baru bertukar umur kepada 33. Dan masa itu tak ada IC ya. Okey. Di syurga 33 tu ada nas. Ada dalih. Ada dalih. Kecuali yang beriman dan sama-sama beriman, dia tak lari daripada bercanda kan Ustaz? Yang beriman ini di padang mahsyar ni, di padang mahsyar, suasana menakutkan. Dan Nabi sebut dalam hadis, berapa lama kita berdiri dalam keadaan bogel, kepada matahari pula berapa jarak? Sejengkal tak ada hadis. Kalau sejengkal boleh mati tau. Sejengkal ni, dalam hadis mengatakan satu batu. Berapa lama berdiri ni? 50,000 tahun. Cuma bayangkan 50,000 tahun. Kita berdiri 5 hari boleh tak? Tak payahlah 5 jam. Solat tarawih pun dah cari tiang dah. Tak boleh nak bayangkan. Hari akhirat. Sebab itulah tak ada hukuman kat dunia. Siapa yang membunuh, hukumannya berdiri 10 tahun. Ada tak? Tak ada. Itu hukuman gila tu. Tak ada siapa sanggup. Hukuman berdiri 5 hari pun tak ada. Tak ada siapa sanggup. Ini berdiri 50,000 tahun. Dan dalam keadaan disebut dalam hadis bermandikan peluh. Peluh pula dia setakat mana? Tengoklah dosa dia. Kecuali 7 golongan. 7 golongan ni Nabi kata mendapat bayangan arasy Allah. Dan dia berdiri, orang lain 50,000 tahun. Dalam hadis dia sebut 7 golongan dia berdiri seperti dia solat zuhur ataupun solat asar. Berapa minit? Subhanallah. Beza jauh tak orang beriman dengan tak beriman? Maka jadilah sekarang orang beriman sebelum keadaan terlambat. Macam mana nak selamat ni pada mahsyar? Jadilah orang 7 golongan ni. Pertama apa dia? Pemimpin yang adil. Kita tak ada harapan. Tak ada siapa calon kita pun. Tak ada harapan. Yang kedua? Pemuda pun tak ada harapan sebab kita dah tua. Dah pemuda ni umur berapa? Tak, sebenarnya 40 dalam Islam dah tua tu. Dah masuk era warga emas 40. Hati dia pula, pemuda ni hati bergantung di masjid. Apa maksud dia? Seolah rumah pertama dia masjid. Dia balik rumah tinggal ke masjid. Duduk masjid rasa tak nak keluar. Itu mana hati bergantung di masjid. Tapi kalau duduk masjid ingat nak balik. Bila balik tak nak pergi. Itu bukan. 2. Yang ketiga, orang yang bertemu dan berpisah kerana Allah. Ini kita ada harapan. Tapi kerana Allah, jangan ada kepentingan. Sebab nak pinjam duit, dia pun berjumpa. Sebab ada kepentingan, dia telefon. Tak. Saya jumpa Zainah, betul-betul kerana Allah. Zainah tanya, Ustaz ada hal apa ni? Tak ada. Nak tanya khabar. Tak pernah nampak. Tiba-tiba ada majlis kenduri. Itu bukan kerana Allah. Okey, yang keempat,
Sedekah sebelah kanan, ini ada harapan. Bila sedekah jangan bagi tahu orang. Yang kelima, berzikir. Orang yang berzikir sorang-sorang, kemudian mengalir air mata. Susah tu. Susah. Kalau kita tak sedar, kita tak insaf, susah nak mengalir air mata sorang-sorang. Ada pun dia berzikir ramai-ramai, munajat perdana, Tok Guru menangis, dia pun menangis. Tak masuk tu. Ini berzikir sorang-sorang. Kadang-kadang dia duduk dalam kereta, dalam jam, dia berzikir, dia ingat pada Allah, dia menangis. Termasuk. Apa dia? Ya. Tengok dia menangis sebab apa? Mana dia faham ayat tu? Boleh. Kalau sebelum tu dia buat sambal, lepas tu dia baca Quran, lepas tu dia menangis, tak termasuk. Yang kelima? Remaja yang membesar dalam beribadat kepada Allah. Kita dah terlepas. Fail. Yang ke berapa? Yang ke berapa dah? Yang ketujuh, lelaki yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya, dia tolak. Itu pun kita tak ada harapan. Sebab tak ada siapa pun nak ajak kita berzina. Betul kan? Jangan pula berdoa pada Allah, ya Allah biarlah. Okey, saffan saffa. Tengok bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Saf, barisan. Saf, apa maksud dia? Makna selepas satu barisan, satu barisan. Ikut apa ni? Ikut kedudukannya di sisi Allah. Siapa yang rapat, siapa yang beriman, yang takwa dia tinggi, saf, depan. Siapa yang solat suka berebut sah depan, insya-Allah dia di pada masa dia akan sah depan. InsyaAllah. Siapa yang asyik pergi surah, imam bagi salam, itu tak dapat. Mana pergi lewat lah tu. Saf selepas saf. Waji'ah, dan dia kalau ja'a datang, kalau ji'ah didatangkan. Didatangkan yauma izin, pada hari itu. Hari apa ni? Pada masyarakat. Bi jahannam, dengan neraka jahannam. Okey. Okey. Ustaz tu apa? Diketuk bumi apa? Sekali-kali tidak, maksudnya diketuk bumi sehancurnya. Okey. Kalau kita faham ayat ni, keadaan yang ketiga berlaku. Pertama, bumi diketuk, dihancur. Yang kedua, Allah dan para malaikat datang berbaris. Yang ketiga, neraka jahanam dibawa datang. Kalau ikut maksud ayat ni, seolah neraka jahanam tu boleh dipindah. Faham tak? Ini maksud zahir ayat Al-Quran. Dan sebab tu ada ahli tafsir mengatakan maksudnya ialah neraka duduk tempat lain, kemudian diheret. Ada satu hadis Nabi kata neraka jahanam ni terlalu besar dan hebat, ditarik dengan 70 tali,
dan satu tali ditarik oleh 70,000 malaikat. Hadis sahih. Boleh bayang? Neraka Jahanam ditarik dengan menggunakan 70 tali, dan setiap satu tali ditarik oleh 70,000 malaikat. Dan kita tahu makhluk Tuhan, malaikat, jin dan manusia, yang mana paling kuat? Ha? Malaikat. Ada dalil? Apa dia? Ha? Yang menanggung arash. Tahu tak arash besar mana? Tak, Nabi sebut dalam hadis. Kalau campak segulung besi ke bumi, maka segulung besi itu bumi, dan sebesar bumi itulah arash. Faham tak? Faham? Jadi kalau bumi sebesar ni arash, tak tahulah berapa ratus, berapa ribu kali ganda, tapi dipikul oleh malaikat. Satu. Yang kedua, ingat tak kisah Nabi Sulaiman? Bila Nabi Sulaiman tawarkan, siapa yang nak bawa singgah sana Balqis daripada mana? Ini peta apa ni? Ha? Saudi. Yaman kat sini kan? Ini Yaman. Balqis pula. Raja Sabak. Di sinilah. Nabi Sulaiman kat mana? Ini Palestin ni, sini. Nabi Sulaiman tawarkan, siapa yang boleh bawa singgahstana Raja Sabak daripada Yaman ke Palestin? Jin Ifrit kata apa? Aku boleh bawa sebelum Nabi Sulaiman bangun daripada tempat tidur, tempat duduk. Kemudian seorang lelaki yang berilmu, dia kata aku boleh bawa sebelum mata berkelip, bukan sekelip mata. Mana lebih cepat, sekelip mata ke sebelum mata berkelip? Dan sebenarnya siapa yang bawa ni? Pun bukan. Dia sebenarnya dalam tafsir mengatakan yang membawa malaikat. Manusia tak boleh bawa. Manusia boleh bawa apa? Manusia hanya berdoa kepada Allah, dan Allah makbulkan doa dia. Allah pun perintah malaikat, bawa singgasana Balqis. Menunjukkan apa? Malaikat ni satu makhluk yang memang kuat, luar biasa. Dia bawa sebelum mata berkelip. Kita nak bawa ni nasi apa? Nasi belauk air dingin daripada Kelantan. Berapa jam sampai? Bukan nak bawa kereta ni, nak bawa nasi je 4 jam 12. Pukul 12 sampai pukul 4 kat sini. Lemahnya manusia. Okey, boleh. Jadi neraka Jahanam ni besar dan terlalu hebat. Siapa yang bawa? Malaikat. Ini tafsiran yang pertama, iaitu Jahanam tu, neraka Jahanam dibawa daripada tempat lain. Tafsir yang kedua, neraka Jahanam memang duduk kat situ, tapi Tuhan tak bagi nampak. Ayat waji'ah maksud dia dinampakkan, bukan dibawa. Boleh? Kalau logik lah, antara dua tafsir tu yang mana lebih menepati ayat ni? Jangan kira logik, sebab Tuhan ni maha berkuasa. Ikut maksud ayat ni. Di bawah. Mana neraka tu duduk tempat lain. Dan Jahanam salah satu nama neraka. Apa maksud Jahanam? Bila Allah sebut nama, pasti ada maksud yang Allah nak bagi tahu. Jahanam dalam bahasa Arab makna dia dalam, yang kedua gelap. Boleh tak kita bayang? Dalam satu hadis, Nabi kata azab neraka yang paling ringan. Apa dia? Azab neraka yang paling ringan. Hadis sahih riwayat Bukhari. Dia pakai selipar kat kaki, otak menggelegak. Kaki tu paling bawah, kepala paling atas.
pakai kat kaki paling bawah, menggelegak yang paling atas. Cuba bayangkan, sementara nak sampai kat sini boleh menggelegak, kat perut jadi apa? Itu azab yang paling tak boleh nak bayang azab yang paling berat. Inilah neraka Jahannam. Sebab tu Nabi suruh kita berdoa minta berlindung daripada neraka Jahannam. Berapa kali sehari? 7 tu di luar solat, ini dalam solat. 5 waktu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Baca doa. Kadang-kadang kita tak rasakan benda tu lagi besar musibah daripada kemiskinan, daripada kelaparan, daripada kesakitan. Kita minta sihat setiap hari, tapi minta berlindung daripada neraka Jahannam, kadang-kadang minta tak ada perasaan. Minta. Ada seorang tabi'in nama dia Tawus. Bila dia perasan anak dia tak baca doa ni, dia suruh anak dia solat semula dan baca doa ni. Sebab apa? Dia rasa doa ni terlalu penting, kena minta dengan Tuhan supaya jauh daripada neraka, kena minta. Boleh? Dan jangan main-main dengan perkataan Jahannam. Orang Melayu ni perkataan Jahannam biasa je. Jahannam habis kereta aku. Mana boleh? Yang Piramli pula 6 Jahannam. Dia jangan salah guna perkataan ini, perkataan Al-Quran ni. Jangan main-main dengan perkataan Jahannam, jangan guna. Kalau nak kata kereta, rusaklah dengan Jahannam. Okey? Dan yang didatangkan tu akan tengok semua manusia termasuk orang beriman lagi. Dan macam ni, orang beriman ni benda-benda yang menyebabkan dia tak bahagia, dia tak suka, Allah tak. Sama ada tak bagi nampak ataupun nampak tak rasa takut. Sebab dia beriman. Nanti di hujung Allah bagi tahu sifat orang beriman. Jiwa dia sentiasa mutmainnah, tenang je. Okey, pada hari itu berapa keadaan ni? Dalam ayat ni Tuhan sebut. Satu, bumi hancur. Yang kedua, Tuhan dan para malaikat datang berbaris-baris. Yang ketiga, neraka Jahannam dibawa. Yauma izin, pada hari itu, yatazakkaru, akan ingat al-insan. Tengok insan ni seorang. Sama juga al-malak. Tapi dalam bahasa Arab, bila sebut seorang, ada alif lam menunjukkan semua jenis malaikat. Di sini pun sama. Al-insan seorang, tapi menunjukkan semua jenis manusia. Pada hari itu, manusia akan ingat. Ingat apa? Apa yang dia ingat? Ni, ingat dulu dia pernah diingatkan tentang suasana kiamat masa dia hidup kat dunia. Bumi akan hancur, gunung akan berterbangan, malaikat akan datang secara berbaris-baris, neraka Jahannam akan ditarik. Masa tu dia tengok, ya Allah, aku pernah dengar cerita ni. Okey. Kemudian Tuhan jawab, wa anna, dan yauma yafirru, dan wa anna, dan bagaimana? Ini soalan, bagaimana? Bukan anni, anna. Bagaimana lahu, baginya az-zikra, peringatan. Apa maksud dia? Bila tengok suasana kiamat dan di pada mahsyar, dia pun teringat. Teringat apa dah? Cerita-cerita yang sama dia pernah dengar kat dunia dulu. Maka Tuhan kata apa? Bagaimana peringatan itu memberi faedah kepadanya apabila waktu dah habis. Faham? Mana Tuhan nak bagi tahu tak ada faedah. Sekarang kamu ingat tak ada faedah. Macam orang keluar dari orang peperiksaan, baru dia tengok jawapan. Ada faedah tak? Rupa-rupa dia pun minta balik, minta pengawas, bagi kertas
Tak ada faedah. Boleh? Kemudian apa kata-kata keluar daripada mulut mereka? Yaqulu, dia berkata, ya laitani, alangkah celakanya aku. Kalau kat dunia dia sumpah siapa dia? Dia sumpah orang. Tapi bila dia akhirat, dia sumpah diri sendiri, celakanya aku. Kenapa? Kenapa dia celaka? Qaddamtu, kalau aku lakukan li hayati, untuk hayat. Apa dia hayat? Kalau hayati, untuk kehidupanku. Apa maksud dia? Tengok dia guna perkataan, alangkah celakanya aku kalaulah aku lakukan sesuatu untuk kehidupanku. Apa maksud kehidupanku? Mana dia nak bagi tahu kehidupan dia yang sebenar-benarnya apa dia? Akhirat. Tapi malangnya dia tak buat apa-apa untuk kehidupan yang sebenar. Dan juga Tuhan nak bagi tahu, dia pun nak bagi tahu sebenarnya kehidupan dia di dunia bukan kehidupan dia yang sebenar. Buktinya apa dah? Tak ada apa-apa yang boleh dibawa. Faham tak? Sebab tu dalam surah Az-Zariyat, cuba buka surah Az-Zariyat, Allah bagi tahu kehidupan yang sebenar. Sorry, surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut, surah 29 ayat 64. Muka surat 404. Ada ke? Tak, dia bukan daripada awal. Wa innal akhirata. Ada inna? Okey. Wa innad dara al-akhirah lahiyan hayawan. Okey, cuba terjemah. Cuba tadabbur. Wa inna. Sesungguhnya dar. Negeri, dar. Darul Ihsan. Sesungguhnya negeri akhirat, iaitu syurga, lahia, pastilah ia al-hayawan. Apa makna hayawan? Tak. Takkanlah negeri akhirat hayawan. Maksud hayawan ialah dalam masyarakat kehidupan yang sebenar. Allah bagi tahu sesungguhnya negeri akhirat iaitu syurga, itulah kehidupan yang sebenar. Apa maksud kehidupan yang sebenar?
Lagi? Kat dunia ni kehidupan yang sebenar ke kehidupan yang sementara? Ataupun kehidupan palsu? Tak, soalan. So, kehidupan dunia, adakah kehidupan yang sebenar ataupun kehidupan palsu? Dia soalan objektif. Kehidupan sementara. Tak, sebenarnya dalam masyarakat kehidupan ialah tidak ada penat, tidak ada letih, tidak ada sakit, tidak ada tua, tidak ada mati. Itulah kehidupan yang sebenar. Selagi mana seronok, lepas tu sedih, bukan kehidupan. Selagi mana sihat, lepas tu sakit, bukan kehidupan. Lagi mana kehidupan, lepas tu mati, bukan kehidupan. Faham? Kehidupan yang sebenar, tidak ada sedih, tidak ada duka cita, tidak ada sakit, tidak ada tua, tidak ada nyanyuk. Bila tu? Akhirat. Bukan kehidupan. Sarah kata palsu. Nak kata palsu macam tak masuk akal kan? Jawapan dia bukan kehidupan yang sebenar, bukan hayawan. Mata'ul ghurur. Apa makna mata'ul ghurur? Mata' keseronokan, al-ghurur yang menipu daya. Sebenarnya bukan kehidupan kan? Sebab seronok tapi biasanya menipu kita. Betul? Seronok je. Tengok-tengok hari tu tak berzikir. Kehidupan menipu kita. Makan je. Tengok-tengok tak baca doa makan. Boleh ke? Tak termasuk. Dia tak ada pendapat ulama mengatakan orang-orang yang dipastikan beriman dan ahli syurga tak ada timbangan. Nak timbang apa dia memang ahli syurga? Tak ada, semua ada. Tadi kan ayat kami tak tinggal seorang pun daripada masyarakat. Semua ada kat situ. Cuma keadaan dia lama ke, panas ke, itu berbeza. Boleh? Kita nak pergi Mekah pun antara sebab ramai orang tak pergi Mekah sebab apa? Tak, bukan tak ikut duit, ni yang banyak duit ni. Sebab panas, kemudian suasana di Arafah tu panas. Tak ada dapat kota pun dia beli yang mahal, tapi bila dia Arafah kadang-kadang tak ada beza sangat walaupun bayar mahal kan. Dia sebenar orang yang tak beriman dalam kubur lagi dia minta apa? Dalam kubur tak, dia minta kalau boleh jangan berlaku kiamat. Bukan dia minta lepas daripada azab kubur. Dia kata, ya Allah janganlah jadikan kiamat. Kenapa? Sebab dia tahu bila berlaku kiamat itu petanda azab dia akan bertambah. Sebab Nabi kata tidak ada orang yang diazab dalam kubur melainkan selepas alam kubur azabnya lagi hebat. Jadi orang kafir ni dia kalau boleh nak bertahan dengan azab dalam kubur, jangan berlaku kiamat. Bukan mana okey, tapi bila fikirkan yang selepas tu lagi teruk, macam kita kena sebab kan. Lepas tu potong tangan. Kita diberi pilihan, nak sebab lagi ke nak potong tangan? Sebab je lah, sebab je. Macam tu lah. Boleh? Okey. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenar. Bila tu? Lau kanu ya'lamun, jikalau mereka tahu. Tapi ramai orang tak tahu. Tahu di sini makna dia yakin. Yakin.
Sebab tu ramai kerja dunia, ramai simpan harta, tengok-tengok mati, semua tinggal. Nabi yakin tak kehidupan akhirat yang sebenar? Sebab itulah bila ada harta, Nabi bagi. Sampai bila Nabi bagi? Sampai tiada. Sebab Nabi tahu yang dia bagi itulah akan menjadi yang kekal. Okey. Yauma izin, maka pada hari itu la yu'azzibu. Cuba tengok. Apa makna la yu'azzibu? Tidak ada yang menyeksa. Azabahu, azabnya, azab siapa ni? Ahadun, seorang pun. Okey, siapa faham ayat ni? Apa maksud dia? Seksa tu tak boleh pindah-pindah. Maksudnya? Orang tu seksa tu sendiri tanggung. Oh, tak. Tak. Tidak ada yang boleh mengazab seperti azab Allah. Tidak ada seorang pun yang boleh mengazab seperti azab Allah. Tak ada. Manusia nak bakar manusia sampai bila? Kalau katalah tak mati, sampai satu masa dia kesian, dia berhenti. Tapi bila Allah bakar, sampai bila? Sampai kulit masak, kemudian tukar yang baru. Kemudian bila terbakar, hangus, tukar yang baru. Berapa kali? Selama-lama. Tak ada siapa yang boleh azab seperti azab Allah. Itu satu tafsiran. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang diazab sepertinya. Mana tak ada orang yang azabnya lebih teruk daripada orang tu. Sebenarnya maksud dia lebih kurang kan? Maksud kedua, tidak ada seorang pun yang azabnya lebih daripadanya. Makna dia adalah orang yang paling teruk diazab. Tidak ada lagi lebih daripada itu. Faham tak? Tak dia beritahu lah. Allah tak beritahu. Yang macam tadi azab yang paling ringan. Ini Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Tak payah ambil dah. Ustaz, ke orang yang dia punya azab ni teruk yang orang cintakan harta tadi tu sebut tadi? Tak, dia tak sebut secara khusus lah siapa yang azab paling teruk. Cuma kita tahu Tuhan Quran sebut orang yang paling bawah, neraka paling bawah siapa dia? Orang munafik. Neraka paling bawah sekali ialah munafik. Iblis dia tak munafik. Dia clear. Iblis ni clear. Dia istighfar depan Tuhan. Aku akan sesatkan. Dan dia tak pernah solat pun. Lepas dia kufur, dia tak pernah solat. Munafik ni, dia solat. Dia puasa, dia sedekah. Lagi bahaya. Okey. Ayat-ayat macam ni lah orang yang betul-betul tadabbur, bila dia dengar, bila dia baca, dia boleh menangis. Ada yang boleh pengsan, ada yang sampai tak mati. Sebab apa? Ayat ni mengetuk hati dia. Yalah, siapa boleh tanggung ni? Tidak ada seorang pun boleh azab seperti azab Allah. Kalau neraka pun ditarik oleh beratus ribu malaikat, makna neraka tu sangat menakutkan. Kemudian wala yusiqu, dan tidak ada yang apa ni? Yusiqu, diikat. Wasaqahu, seperti ikatannya. Ahad, seorang pun. Apa maksud diikat ni?
Di akhirat besok kaki diikat, tangan dibelenggu, kemudian alaihim muqsadah. Surah apa tu? Surah alaihim muqsadah. Mereka diikat dengan kayu. Kan? Makna apa tu? Kalau tak diikat, dia boleh lari tak daripada neraka? Tak boleh lari juga. Habis kenapa diikat? Apa faedah diikat? Lagi berat sesaannya. Bukan setakat tak boleh lari, nak bergerak pun tak boleh. Dan Allah kata apa? Tak ada siapa yang boleh ikat ahli neraka sebagaimana ikatan Allah. Makna kalau manusia ikat, mungkin satu masa terlepas. Tapi kalau Allah yang mengikat, tak mungkin. Okey. Ada rasa takut? Dan Quran ni, dia bukan kitab fiqh, dia bukan kitab hadis. Kalau kita baca kitab fiqh, apa perasaan kita? Ada perasaan ke tak ada? Bab solat, bab haji, bab sedekah, ada perasaan ke? Rasa sedih ke, rasa gembira ke rasa bela? Kan? Sebab kitab fiqh bukan kitab tarbiyah. Tapi Quran lain. Quran kitab tarbiyah, mendidik jiwa. Jadi Allah nak kita takut dalam satu masa, tapi jangan terlampau takut. Maka selepas tu Allah sebut nikmat pula, supaya kita seronok. Tadi dah takut kan? Sekarang Tuhan nak cerita pula benda yang menghiburkan, supaya kita jangan terlalu takut sampai tak beriman langsung. Kenapa tak salat? Saya tak ada harapan dia. Dan kalau Tuhan cerita bab nikmat ahli syurga, lepas tu Tuhan cerita supaya apa? Kita tak perasan. Cerita pasal nikmat syurga, akhirnya solat lambat. Kenapa? Saya rasa okey dah. Maka Tuhan cerita pula azab neraka supaya kita seimbang. Okey, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai nafsu apa? Al-mutmainnah, yang tenang. Irji'i. Beriman, apa bahasa Arab? Tak, beriman ya ayyuhallazina amanu ataupun ya ayyuhal mu'minun. Tuhan tak guna mu'minun, Tuhan tak guna amanu, Tuhan guna mutmainnah. Mutmainnah tenang. Sebenarnya ada sesuatu Tuhan nak bagi tahu. Apa dia? Orang beriman, jiwa dia sentiasa tenang, tidak menggelabah, tidak cepat marah. Itu tanda. Maknanya kalau tenang, dia berimanlah. Kalau tak tenang, tanda tak beriman. Tak beriman lah. Tak mutmainnah lah. Macam mana dia yakin pada Allah, tiba-tiba panik? Bukan makna kita tak takut langsung. Orang beriman, jiwa tenang. Bila tengok ular, tenang je. Tak, itu bukan tenang. Itu dia tak nampak ular. Sebab itulah Nabi Musa beriman tak? Tapi bila tukang saya campak, ada tak rasa takut? Itu fitrah. Lepas tu tenang balik. Orang contohkan, nampak lipas. Dia dekat depan, suami dekat belakang. Itu beriman ke tak? Tak, dia nampak lipas, suami kat belakang, dia kat depan. Sepatutnya suami kat depan. Dia tak tahulah, mungkin tak beriman kot. Dia takkan takut pada lipas. Sepatutnya tengok lipas, tenang je. Ada student saya, dia kata, Ustaz, kalau lipas datang, suami saya keliling bilik. Dia ada masalah tu, betul, ada masalah. Bukan musuh nak bunuh dia pun. Okey. Tak, macam saya beritahu tadi, kisah Musa.
Dia peringkat awal, dia terkejut. Itu fitrah. Tengok ular terkejut. Tapi lepas tu, tenang je. Ini memanjang je, menggelabah. Tak? Ha? Itu biasa natural tu. Dia kalau tak rasa langsung, luar biasa. Boleh? Sebab tu Allah tak kata beriman. Kalau Allah kata, wahai jiwa yang beriman, pakat perasan dah. Tuhan nak bagi tanda. Kalau betul tak kamu beriman? Jiwa kamu tenang tak? Saya bagi contoh, Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dia kena tangkap oleh pemerintah yang zalim. Kemudian masuk penjara. Tengok jiwa yang tenang. Dia kata apa? Dia kata, aku tak fahamlah apa yang musuh nak daripada aku sebenar. Syurga ada kat hati aku. Maknanya dia ketenangan. Syurga ada kat hati aku. Jadi musuh penjarakan aku, itu peluang untuk aku berkhalwat dengan Tuhan tanpa diganggu oleh manusia. Tenang tak jiwa dia? Kalau orang, pemerintah buang negeri, peluang untuk aku melancong. Tenang tak jiwa dia? Dan kalau pemerintah bunuh aku, ya Allah, peluang aku mati syahid. Apa yang musuh nak, aku tak faham. Itu jiwa yang tenang. Dan kata seorang salafus salih, siapa dia manusia ni yang biasanya hidup senang dan mewah? Raja-raja kan? Raja. Apa kata salafus salih yang jiwa dia tenang? Dia kata apa? Kalaulah raja-raja dan anak-anak raja tahu ketenangan ada dalam hati aku, pasti dia akan ambil pedang, robek-robek dan akan dapatkan ketenangan dalam hati aku. Tengok dia buat contoh. Anak raja tu sepatut dialah tenang sebab semua ada. Tak, pada zahir dia tenang tapi jiwa tak tenang. Kalau dia tahu aku ada ketenangan, dia ambil pedang, dia akan robek-robek dan ambil ketenangan tersebut. Menunjukkan apa? Ketenangan tu di mana? Dalam hati. Dalam hati. Tengok Hajar, suami dia tinggal tengah padang pasir. Tenang tak jiwa dia? Dia bukan tengok rumah tak ada, macam mana ni, matahari panas, anak baby lagi kan, susu tak ada, pampers pun kedai tak buka lagi. Kita dah serabut tu. Betul tak? Dia tanya satu je, Ibrahim, siapa suruh kamu tinggal aku? Allah. Balik. Jiwa tenang. Kalau Allah yang suruh, kenapa aku nak banyak soal? Tuhan pencipta alam. Takkan dia tak boleh nak jaga aku seorang? Dia cipta langit kan? Oh, susah tu. Jiwa macam ni lah Tuhan panggil. Wahai jiwa yang tenang. Irji'i. Kembalilah. Ila rabbiki. Kepada pencipta engkau. Radiyah. Radiyah, mardiyah. Ada dua ni. Mardiyah ada kat sini, radiyah tak ada. Apa beza ni radiyah dengan mardiyah? Radiyah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan kamu redha pada Allah. Sebenarnya tak cukup. Kadang-kadang kita redha dengan orang tu, tapi orang tu menyampah. Kan? Maka Tuhan sebut dua. Radiyah dalam keadaan redha kepada Allah. Mardiyah dan Allah redha, diredai. Oh, seronok kalau dapat panggilan macam ni. Panggilan terakhir. Wahai jiwa yang tenang, baliklah kepada Tuhan kamu. Semoga Allah masukkan kita dalam kumpulan jiwa yang tenang. Tak. Dalam tafsir dia kata masa nak mati. Masa nak mati. Ini masa nak mati ni.
Sebab itulah orang beriman, bila dia mati, Allah tunjuk tempatnya di syurga, dan tenang je. Kadang-kadang muka dia senyum. Sebab Allah panggil. Semua orang sebab before dia nyawa ditarik, dia akan Ya, ya. tunjukkan bayang. Kalau ahli syurga, nampak syurga. Kalau ahli neraka, nampak neraka. Itu rizak yang awal. Okey, kemudian lepas tu Tuhan kata apa? Ini di akhirat pula. Fadkhuli, maka masuklah. Fi ibadi, dalam ibadi apa dah? Hamba. Kalau abdi seorang, kalau ibadi hamba-hambaku. Boleh? Lepas tu tengok Tuhan sebut hamba-hambaku, menunjukkan apa? Darjah manusia yang paling tinggi ialah bersifat hamba. Apa saja perintah Allah, sami'na wa ata'na. Wa dakhuli, dan jannati, syurgaku. Allah sebut syurga aku. Allah nak beritahu apa tu? Lah, kalau orang paling kaya bagi banglo, tentu banglo yang paling hebat. Ini siapa yang bagi syurga? Tentulah yang luar biasa. Allah sebut dalam surah Sajadah, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak ada satu jiwa pun tahu apa yang disembunyikan untuknya daripada qurrata a'yun. Apa dia qurrata a'yun? Penyejuk hati. Apa maksud ayat tu? Tak ada seorang pun tahu. Nabi Muhammad pun tak tahu. Yang aku sembunyikan untuk penghuni syurga. Apa dia? Qurrata a'yun, yang menyejukkan hati. Kata ulama 4. Satu, makanan ahli syurga. Bila tengok, hati memang tenang. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal. Dan yang keempat, pasangannya. Kenapa Allah kata tak ada seorang pun tahu? Mana Allah sembunyikan? Kenapa? Bila Allah sembunyikan, menunjukkan benda tu special. Ada tak kita sembunyikan tapi benda yang tak ada nilai? Nak bagi hadiah pada isteri, isteri dia apa dia? Tak boleh, surprise. Tengok-tengok pengepit kuku. Tak masuk akal kan? Bila dia kata sembunyikan, makna apa tu? Oh, special. Nas'aluka al-firdausul a'la. Nabi kata bila minta syurga, minta yang paling tinggi. Jangan minta yang biasa-biasa. Dan jangan pula minta yang dekat pintu. Kalau tak dapat yang pintu, masuk neraka. Okey, tips dia. Tuhan kata apa? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Apa maksud dia? Bukankah dengan berzikir pada Allah tatma'innul qulub? Tatma'innu mutmainnah lah tu. Apa maksud ayat tu? Kata ahli tafsir, hanya dengan kamu berzikir pada Allah sahaja jiwa kamu akan menjadi tenang. Maknanya mustahil jiwa kamu boleh tenang kalau kamu asyik lupa je pada Allah. Mustahil. Carilah harta banyak mana, pergilah tempat yang paling indah, mustahil kamu akan tenang. Sebab Tuhan kata bizikrillah, dengan berzikir pada Allah saja tatmainnul qulub. Dan zikir pada Allah ni umum. Satu, zikir hati. Yang kedua, zikir lidah. Yang ketiga, zikir anggota badan. Hati ni kita sentiasa memikirkan kebesaran Allah.
tengok langit, tengok binatang, tengok tumbuhan. Lidah pula sentiasa basah dengan zikir. Zikir pagi, zikir petang, zikir lepas solat, zikir bergantung pada tempat, keluar masuk rumah, keluar masuk tandas, keluar masuk kereta. Zikir mengikut apa ni? Waktu kan? Pagi, petang. Kemudian yang ketiga, yang paling besar, zikir anggota badan. Solat tepat pada waktu. Orang macam ni tatma'innul qulub. Boleh. Dan sebab itu sebaliknya Tuhan kata, waman ya'shu an zikrir rahman, siapa yang berpaling daripada mengingati Allah, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin, kami akan hantar seekor syaitan dan syaitan akan menjadi kawan baik. Sebab apa? Tak berzikir pada Allah. Jadi kalau nak jiwa tenang, amalkan zikir. Zikir apa ni? Zikir harian. Pagi petang, zikir pakai baju, zikir makan, zikir keluar masuk rumah, semua hafal. Percaya tak, bila kita sentiasa ingat pada Allah dan sentiasa basah dengan zikir, jiwa kita akan tenang, ya? Sebab kita berhubung dengan Allah yang Maha Perkasa. Okey? Okey, ada soalan lain? Tengok, kita kalau duduk dalam tempat gelap, tenang tak? Tak tenang kan? Padahal tempat gelap tu dalam rumah, ada orang, telefon pun ada sebelah, tapi jiwa tak tenang. Tapi bagaimana Nabi Yunus bukan berada dalam tempat gelap sahaja, tapi dalam perut ikan. Bukan berada dalam perut ikan sahaja, dalam dasar laut. Dasar laut pula gelap dan tak ada siapa tahu. Tapi jiwa tenang tak? Apa bukti jiwa Nabi Yunus tenang? Dia boleh berzikir. Orang bukan, kalau jiwa tak tenang, dia tak boleh keluar zikir. La ilaha illa anta subhanaka inni. Sebab hati dia berhubung dengan Allah. Mulut ni senang je keluar. Percayalah, kalau susah nak keluar zikir di mulut ataupun selawat, percayalah hati dia ada masalah. Dia ada masalah hubungan dengan Allah. Boleh? Okey, cukup ah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.